Buletin Didik 23 Jun bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Negara menyaksikan sejarah baru dengan kejayaan pelancaran satelit Miasat 3D hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pelancaran satelit itu diyakini dapat membantu merapatkan jurang digital, seterusnya menarik lebih ramai anak muda untuk menceburi bidang aero angkasa. And we have liftoff. Miasat 3D dibawa oleh roket Ariane Space langsung dari Kourou, French Guiana. Satelit ke-8 negara Miasat 3D dilancarkan dari Pusat Angkasa Lepas Eropah Kourou di French Guiana pada jam 5.50 pagi tadi waktu Malaysia. Miasat 3D seberat 5,600 kg dibawa ke orbit menggunakan roket Ariane 5 ECA dan berjaya melalui proses pemisahan jam 6.19 pagi. Jam 6.41 pagi, isyarat telemetri pertamanya diterima sekaligus menjadi penanda yang satelit itu beroperasi dengan baik. Siaran langsung pelancaran itu disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur di Ibu Negara. Beliau menerusi hantaran Facebooknya berkata, dengan pelancaran satelit itu, keupayaan capaian internet di kawasan bandar dan sub luar bandar akan ditingkatkan di seluruh Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Satelit yang dianggar membabitkan kos 1.2 bilion ringgit memiliki jangka hayat 18 tahun, memberi kesan kepada 2 juta rakyat negara ini menerusi peluang pekerjaan, e-dagang dan pendidikan. Pelancaran satelit ini juga diharap dapat membantu merapatkan jurang digital, seterusnya menarik lebih ramai anak muda menceburi bidang aero angkasa. Pengoperasian satelit itu akan memberi capaian internet 100% di seluruh negara dan mampu menyokong kelajuan internet sehingga 100 Mbps. Canggih lagi dalam tahun-tahun akan datang. Dalam pada itu, tempoh percubaan bagi satelit Miasat 3D menyalurkan rangkaian telekomunikasi mengambil masa lebih sebulan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, selepas tempoh itu, barulah satelit berkenaan dapat digunakan sepenuhnya. Dengan segeranya ini lepas percubaan mungkin dalam sebulan lebih, kita boleh mula mendapatkan perkhidmatan ini. Dan kita memang pun menggunakan satelit Miasat sebelum daripada ini. Sebahagian besarnya, walaupun ada juga satelit yang lain digunakan. Kalau Sabah dan Sarawak misalnya, itu sepenuhnya kita menggunakan perkhidmatan satelit Miasat. Yang lain itu adalah urusan bagi syarikat-syarikat perkhidmatan ataupun telcos. Tambahnya, ia sebahagian usaha penting kerajaan dalam menjayakan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Jelas beliau, di bawah program Jendela 1, jangkaan liputan boleh mencapai 97% yang menghubungkan kawasan berpenduduk menggunakan kaedah gentian optik. Namun, terdapat 3% lagi membabitkan kawasan pedalaman yang tidak dapat disambungkan menggunakan kaedah sama yang memerlukan teknologi satelit. Turut menyaksikan detik bersejarah pelancaran satelit Miasat 3D, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin. Menerusi perkongsian di Facebook, beliau berkongsi rasa keterujaan dapat menghadiri majlis pelancaran di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur mulai jam 4 pagi tadi. Ujarnya, pelancaran satelit terbaru negara ini pastinya dapat meningkatkan lagi capaian perkhidmatan ketersambungan jalur lebar berkelajuan tinggi di seluruh negara, terutama di kawasan pedalaman. Yang paling canggih setakat ini, selamat dilancarkan. Keputusan peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM bagi tahun 2021 akan dikeluarkan pada Khamis 30 Jun. Calon boleh mendapatkan keputusan peperiksaan di sekolah masing-masing mulai jam 10 pagi atau menyemak melalui 2 lagi kaedah. Menerusi kenyataan dikeluarkan KPM hari ini, calon boleh menyemak keputusan secara dalam talian menerusi pautan tertera bermula jam 10 pagi pada 30 Jun sehingga 6 petang pada 6 Julai. Manakala kaedah kedua melalui sistem pesanan ringkas SMS ke nombor tertera untuk mendapatkan rumusan keputusan masing-masing. Kementerian Pendidikan KPM tidak pernah mengeluarkan sebarang senarai kedudukan sekolah terbaik sebagai pengukur prestasi antara sekolah. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata, ia sebaliknya adalah inisiatif pihak luar yang menyenaraikan sekolah terbaik selepas keputusan Sijil Pelajaran Malaysia SPM diumumkan baru-baru ini. Untuk makluman, memang KPM tidak pernah keluarkan ranking. Tidak ada
sebarang ranking yang dikeluarkan oleh KPM untuk keputusan SPM. Tidak ada. Boleh disemak bahawa tahun-tahun sebelum ini pun memang tidak ada sebarang ranking yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Tambah Datuk Dr. Razi, jika ada usaha yang dilakukan pihak luar untuk mengeluarkan senarai kedudukan itu, ia di luar bidang kuasa KPM. Justru beliau berharap semua pihak semak fakta yang ada sebelum membuat sebarang ulasan. Bertemu kembali. Buat pertama kali, Didik TV KPM terbabit dalam Karnival Jom Heboh selepas penganjuran karnival itu terhenti selama 2 tahun akibat COVID-19. Ia bakal diadakan hujung minggu ini di Anjong Floria, Putrajaya. Menurut pengurus besar Didik TV KPM Emilia Abdul Rahim, pelbagai aktiviti menanti pengunjung di reruai Didik TV KPM Karnival Jom Heboh. Didik TV KPM akan membawakan kelas mini khas untuk memberi pengalaman kepada pengunjung yang hadir. Jadi selain daripada aktiviti kelas mini Didik TV, kita juga ada uji bakat. Uji bakat pengacara Didik TV, kita ada uji bakat baca berita. Jadi untuk adik-adik yang mana yang ingin menimba pengalaman sebagai pengacara, sebagai pembaca berita, boleh singgah ke booth Didik TV. Didik TV KPM juga akan membawa pengacara serta guru-guru yang mengajar di studio ke Karnival Jom Heboh. Pengunjung berpeluang mendekati mereka dan mendapatkan tip-tip pembelajaran. Pelbagai hadiah menarik turut disediakan kepada pengunjung serta adik-adik yang menyertai aktiviti yang disediakan. Jangan lupa kunjungi Karnival Jom Heboh di Anjong Floria, Putrajaya bermula jam 8 pagi Sabtu dan Ahad ini. Dari 8 pagi hingga 7 malam. Warung Bendang di Reach dihasilkan daripada idea kreatif guru Sekolah Kebangsaan Datuk Khayaman di Kangar yang mahu mendidik murid mengenai asas keusahawanan. Projek ini dikendalikan 25 murid tahun 6 yang menukar laman lapang di belakang sekolah menjadi sudut berniaga. Warung ini terletak bersebelahan bendang dengan pemandangan padi yang subur menghijau. Berkonsepkan retro dan santai, ia didekorasi dengan sangkar burung, lampu minyak tanah dan orang-orang sawah, manakala atapnya diperbuat daripada daun kelapa. Keunikannya menepati 4 keperluan rekaan semula atau redesign seperti yang ditekankan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Perlis, iaitu isi kandungan, penyampaian, ruang dan pemasaran. Ia turut merangkumi kemahiran kali semasa hadapan dari aspek keusahawanan, pengurusan acara serta komunikasi. Dunia ini. Jadi apa yang kita terapkan di sini adalah kemahiran. Bila pengetahuan dan kemahiran ini kita combinekan, maka saya percaya dia akan melahirkan pelajar yang kalis masa depan, pelajar yang boleh survive walaupun mereka mungkin tak dapat pekerjaan nanti, tetapi mereka boleh mencipta pekerjaan kepada orang yang lain. Be a job creator instead of a job seeker. Warung ini beroperasi pada hari Sabtu, minggu kedua dan keempat bermula jam 8 hingga 11 pagi. Setakat ini, menu yang ditawarkan ialah salad buah, nasi lemak, pancake, bihun goreng dan roti ban dengan 2 jenis minuman iaitu kopi dan teh. Penyusunan menu dan penjualan dilakukan oleh kumpulan murid dan makanan dimasak oleh pihak kantin sekolah. Kelas tambahan berlangsung dan warung ini berfungsi. Iaitu satu daripada agenda kami lah. Yang kedua, kita juga membukalah package. Package apabila ada pelawat yang datang ke sekolah, automatik mereka akan datang untuk makan di sinilah. Jadi kita menawarkan package tersebutlah. Projek ini dikendalikan sepenuhnya oleh 25 murid yang digelar di Rich Skill Clinic Squad dengan pemantauan guru penyelaras Hilal Razman Yin. Rasa seronok lah sebab dapat belajar benda yang baru kan. Lepas tu cikgu bagi amanah kat saya supaya saya tengoklah kawan-kawan saya. Kalau mereka teralik, saya lah yang kena untuk
kena ingatkan depa. Keuntungan yang diperoleh dimasukkan ke dalam tabung sekolah dan murid terlibat diberikan sagu hati. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB menyasarkan untuk membina 47 taman bimbingan kanak-kanak Tabika dan taman asuhan kanak-kanak Taska baru di seluruh negara menjelang akhir tahun ini. Menerusi peruntukan RM21.9 juta, 42 Tabika baru akan dibina manakala 5 lagi membabitkan pembinaan Taska. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad berkata kerja membina bangunan baru Tabika itu akan dilakukan tidak lama lagi. Ketika ini, keutamaan adalah kepada beberapa bangunan yang perlu dibaik pulih untuk kemudahan proses pendidikan kepada kedua-dua kumpulan kanak-kanak itu. Progres berjalan dengan baik dari segi sambungan, dan yang baru ini kita dalam proses baru pelantikan kontraktor untuk menjalankan kerja-kerja tersebut. Tambahnya, KPLB memahami hasrat keluarga Malaysia yang mahu Tabika dan Taska kemas beroperasi dengan lebih baik serta sistematik bagi menampung permintaan yang tinggi setiap tahun, khususnya di kawasan pinggir bandar dan bandar. Justru pembinaan ini dapat memastikan kanak-kanak seawal usia 2 hingga 6 tahun mendapat pendidikan awal yang berkualiti. Beliau hadir menyampaikan sijil kursus pendidikan awal kanak-kanak di Alur Gajah Melaka siang tadi. 349 pelatih dari 5 institut latihan kemas ILK dan pusat latihan kemas PLK menerima sijil kursus pendidikan awal kanak-kanak. Masih bersama Buletin Didik. Berita baik buat peminat sensasi pop remaja Billie Eilish. Pemenang 7 anugerah Grammy itu bakal mengadakan konsert pertamanya di Malaysia pada 18 Ogos nanti di Stadium Nasional Bukit Jalil bersempena siri jelajah dunia Happier Than Ever. Selain Kuala Lumpur, Eilish 20 tahun juga akan menjelajah ke Singapura, Bangkok, Manila, Seoul dan Tokyo. Mei tahun lalu, tiket konsert bagi siri jelajah penyanyi Bad Guy ini di Amerika Utara, United Kingdom dan Eropah habis dibeli peminat. Sejak melancarkan single Ocean Eyes pada 2015, populariti Eilish melonjak dengan karya unik dan muzik berbeza. Dalam tempoh 4 tahun, dia mencipta fenomena dan karyanya dilapor mencatat lebih 73 bilion stream di seluruh dunia. Jualan tiket konsert anjuran Live Nation Malaysia akan dibuat secara berperingkat mulai esok. Tiket berharga antara RM308 dan RM598. Kemelesetan ekonomi yang sedang melanda dunia tidak sedikit pun menghalang permintaan ke atas lukisan. Untuk lukisan seorang lelaki sedang marah hasil kerja tangan Francis Bacon misalnya, ia dijangka dijual lebih 35 juta pound Britain atau lebih 188 juta ringgit. Lukisan bertajuk Study for Portrait of Lucian Freud ini dihasilkan oleh Bacon pada 1964. Ia melambangkan pertelingkahan antara dua pelukis terkenal Britain, Francis Bacon dengan Lucian Freud. Ia menggambarkan tanggapan Bacon ke atas Freud sebelum mereka menjadi kawan dan kembali bermusuh pada 1980-an. Kali terakhir lukisan ini dipamerkan kepada umum ialah di Hamburg, Stockholm dan Dublin pada 1965. Lukisan pemandangan hutan oleh David Hockey antara beberapa lagi karya yang dijangka menjadi rebutan. Ia diunjurkan dijual antara 10 hingga 15 juta pound Britain. Lukisan lain yang dijangka menarik perhatian pembeli termasuk wajah bekas Perdana Menteri Britain Winston Churchill berambut punk oleh seorang lagi pelukis Britain, Banksy. Ia dijangka dijual pada harga antara 4 hingga 6 juta pound.
Majlis lelongan dijangka diadakan di London pada Rabu depan. Sekali pandang, Via Maria del Triunfo kelihatan seperti kawasan pinggir bandar yang biasa dilihat di Lima, Peru. Namun kawasan kejiranan ini sebenarnya menjadi tumpuan golongan remaja mengekspresi diri melalui aktiviti papan selaju. Ketika visual ini dirakamkan, mereka sedang giat berlatih untuk Hari Papan Selaju Sedunia yang disambut pada 21 Jun setiap tahun. Majoriti daripada remaja ini datang dari keluarga berpendapatan rendah. Ada juga yang tidak memiliki papan selaju sendiri kerana tidak mampu. Menariknya di sini terdapat juga golongan profesional yang menyasarkan beraksi di Sukan Olimpik. Empezó todo así como un juego y ahora lo he hecho como una profesión con el skateboard. Me dedico a esto al 100% y bueno, y ahorita estoy enfocado en las Olimpiadas porque ya el skate. Sementara itu, Willy Kispe antara remaja yang bernasib baik kerana minatnya meluncur disokong bapanya sendiri. Dua beranak ini mendirikan kawasan meluncur sepanjang 10 meter di belakang rumah mereka. Desde niño, a mí me había llamado la atención el skate, porque cuando era niño también tenía otros amigos que eran muy cercanos a mí y se compraron su skate, ¿no? Y yo también quería, pero el precio era muy caro. Ibarat mimpi menjadi kenyataan, Willy tidak mempersiakan peluang itu dan menggunakan kemudahan ini sepenuhnya sehingga bergelar peluncur berpengalaman. Kamera infrared akan mengesan haba pada yang dipancarkan oleh sesuatu objek. Objek yang panas akan kelihatan lebih terang di bawah spektrum infrared kerana ia memancarkan lebih banyak haba. Sebagai contohnya, dalam skrin ini kelihatan bahagian dahi dan juga leher berwarna putih. Dan di dalam skil yang dipamerkan di sini, putih bermakna lagi panas. Bermaksud itu mengandungi lebih banyak haba di bahagian tersebut berbanding bahagian tepinya. Seperti dalam gambar ini ada gambar karpet berwarna biru. Warna biru menunjukkan ia lebih sejuk berbanding dengan bahagian leher dan juga bahagian dahi tadi. Sukan, keputusan Lee Zijia menarik diri daripada Sukan Commonwealth memaksa Persatuan Badminton Malaysia BAM meletakkan pemain muda Ng Ji Yong sebagai perseorangan utama negara. Pengarah kejurulatihan perseorangan BAM Wong Chung Han berharap Ji Yong mampu melakar kejutan. Bagi Ji Yong as a personal target, pasti dia bukan main contender sebagai gold medalist lah. Tapi macam mana pun peluang ini termuncul untuk dia dalam saat yang terakhir ni, kerana memang kita seperti biasa sentiasa mempersiapkan dia untuk apa-apa pertandingan yang bakal ada. Ng Ji Yong, 22 tahun, kini menduduki ranking ke-48 dunia. Antara pencapaiannya membantu Malaysia menjuarai kejohanan berpasukan Asia tahun ini. Lee Zijia menerusi perkongsian videonya bersama media semalam memaklumkan keputusannya menarik diri daripada Sukan Commonwealth Birmingham yang dijadual pada 28 Julai hingga 8 Ogos ini. Alasannya sukar menangani jadual padat selain mahu memberi tumpuan pada kejohanan dunia di Tokyo, Jepun pada 22 hingga 28 Ogos nanti. Malaysia menambah 1 pingat perak dan 2 gangsa pada hari terakhir kejuaraan basikal trek Asia di New Delhi. Selepas kejayaan meraih emas acara 500 meter ujian masa, Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri menghadiahkan pingat gangsa menerusi acara Kirin. 2 pelumba remaja Nyo Chi Hui meraih pingat perak acara Omnium, manakala Azwan Nabila Abdullah memenangi gangsa acara Kirin. Daripada 2 pelumba negara yang mengambil bahagian, hanya Nurul Izzah Izzati melepaskan diri ke peringkat akhir acara Kirin Wanita Elit. Di peringkat ini, saingan lebih sukar terpaksa dihadapinya dengan Jepun dan Korea Selatan masing-masing diwakili 2 pelumba. Kekal di kedudukan kedua sebaik pesa keluar dari gelanggang, persaingan pada pusingan akhir menyaksikan Nurul Izzah menamatkan saingan di tempat ketiga untuk memastikan pingat gangsa. Pingat emas dimenangi Mina Sato dari Jepun, sementara pelumba Korea Selatan Park Ji-hye pingat perak.
Sementara itu, barisan pelumba remaja negara turut cemerlang apabila meraih 1 perak dan 1 gangsa. Sandaran Nyo Chi Hui dalam acara Omnium tidak mengecewakan. Meraih mata penuh pada acara pertama, Scratch di sebelah pagi, penamat tempat keempat dan kelima acara Tempo dan Elimination sedikit menggugat kedudukan Chi Hui. Usaha keras dilakukannya pada acara terakhir Point Race dengan Chi Hui menamatkan aksi di tempat kedua dengan 116 mata keseluruhan. Pingat emas jadi milik pelumba Jepun Maho Kakita yang mengutip 153 mata keseluruhan dan gangsa dimenangi peserta Uzbekistan asal Rizaiva. Satu lagi pingat gangsa Malaysia diraih Azwa Nabilah dalam acara Kirin Wanita. Dia berjaya memberi cabaran sebelum akur di belakang dua pelumba Korea Selatan, Kim Doi pingat emas dan Na Yun So pingat perak. Ke aksi bola sepak Liga Super. Selepas 9 perlawanan tanpa kemenangan, sentuhan jurulatih baru Penang Zainal Abidin Hassan mula menampakkan perubahan. Perlawanan ke-10 musim ini, Penang merakam kemenangan pertamanya apabila menewaskan Terengganu 2-1. Beraksi di arena sendiri di Stadium Bandaraya memberi kelebihan buat Penang. Kesungguhan tuan rumah menyaksikan mereka di depan menerusi rembatan penyerang kelahiran Lubnan Hilal El Helwe, juga gol kelimanya musim ini. 3 minit selepas rehat, kedudukan kembali seimbang apabila Terengganu menyamakan kedudukan hasil tolakan mudah penyerang kebangsaan Faisal Halim. Kegembiraan pelawat tidak lama. Cuma 2 minit berselang, Penang melengkapkan gol kemenangan menerusi tandukan T. Saravanan. Menang 2-1, Penang melonjak dari kedudukan tercorot ke tangga ke-11. Terengganu kekal di kedudukan ke-7. Sementara itu, tenis jelajah ATP kejuaraan Majorca di Spanyol menyaksikan kejutan dilakukan pemain Switzerland Antoine Bellier apabila menewaskan pemain tuan rumah yang menduduki ranking ke-19 dunia, Pablo Carreño Busta. Carreño Busta juga selaku pilihan keempat kejohanan dilihat tidak berdepan masalah melepasi tentangan Bellier yang sekadar menghuni tangga ke-303 dunia. Tetapi Bellier menampilkan semangat melawan tinggi untuk menang set pertama 6-3. Keyakinannya kian memuncak ketika Carreño Busta cuba bangkit pada set kedua. Namun, Bellier berjaya mengekalkan permainan mantapnya dan menamatkan set kedua 6-4 untuk mara ke suku akhir. Baiklah, paparan kawasan jalanan di Jerba, Tunisia yang digelar Museum Terbuka mengakhiri buletin didik hari ini. Di sini, artis jalanan menggunakan bangunan lama, rumah dan dinding sebagai kanvas sejak 2014. Saya Mimi Azir Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.